Lama tak tengok Najwa. Ada Najwa masuk. Ayah tak kerja hari ni Tak, ibu. Okey. Oh, ibu. Cikgu tengok juga kat email ni masuk Faizal 82, 82. Siapa ni? Ingatkan murid tahun 1. Oh, ayah awak punya email ni. Okey, okey, tak apa. Maksudnya awak dah tengok lah video-video yang lepas rakaman semua Dah. Okey, baik. Kita mulakan kelas kita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina himmataka wa nishur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Oh, asyik. Baik, cikgu tak terbaca doa makan Aziz Tanya awak sarapan apa sarapan. Cikgu nak terbaca Allahumma barik lana tadi. Okey, baik. Kita masuk tajuk sama, tajuk pecahan tapi kemahiran baru. Okey, tolak pecahan. Apa dia? Tolak pecahan. Tolak pecahan. Okey, baik. Tolak pecahan. Okey, Muka surat berapa? Muka surat apa ni? 90 Tiger. Alamak ayah apa pula abang cikgu tekan. Okey. Okey, baik. Contoh yang pertama, 2/3 tolak 1/3. Okey, ada? Nampak? Okey, 2/3 tolak 1/3. Okey. Baik, murid-murid. Masa kita belajar tambah pecahan penyebut yang sama. Kemudian kita belajar tambah pecahan penyebut tak sama, betul? Dalam tambah pecahan ada dua, satu penyebut yang sama, satu penyebut tak sama. Dalam tolak pecahan pun sama juga. Tolak pecahan penyebut yang sama, tolak pecahan penyebut yang tak sama. Jadi hari ini kita nak belajar tolak pecahan penyebut yang sama. Murid-murid, dalam sistem pecahan, bila penyebut sama, kita terus boleh lakukan operasi. Sekarang ni kita 2/3 tolak 1/3. Okey, siapa penyebut dia sekarang ni? Nombor apakah penyebut dia? Nombor 2. Penyebut. Nombor 1. Penyebut dia mana? Nombor 3. Nombor 3 tu penyebut. Jadi sama tak penyebut dia tu? Sama tak penyebut dia? Sama. Jadi murid-murid, bila penyebut sama, kita boleh selesaikan terus. 2 tolak 1. 1. 3 tolak 3. Sifat. 3. 3 tolak 3. 3. Sifat. Sifat. 3 tolak 3. Sifat. Sifar. Okey. Lagi? 3 tolak 3. Damia? Tak on mic pun. Macam mana jawapan Damia? 3 tolak 3. Penyebut tolak penyebut. 3 tolak 3. Berapa Damia? 3. 3. Murid-murid, lagi sekali cikgu ingatkan. Tak apa. Salah tak apa. Kita kan tahun 3 ni baru pertama kali jumpa tajuk pecahan. Okey, minggu lepas punya kelas kita belajar tambah pecahan sama penyebut. Kemudian kita belajar lagi tambah pecahan tak sama penyebut. Okey, cikgu ingatkan balik. Dalam sistem pecahan, penyebut kita tak tambahkan, penyebut kita tak tolakkan. Yang kita selesaikan pengangka saja. Pengangka yang mana? Atas atau bawah pengangka? Atas. Pengangka yang atas sahaja. Penyebut tak Jadi 3 tolak 3 ni kena tolak ke tak penyebut dia ni? 3 tolak 3 ni kena tolak tak Aziz? Tak. Aziz? Tak. Okey, klik save dekat otak awak sekarang. Ingat, sistem pecahan apabila operasi tambah ataupun operasi tolak, penyebut kita tak kacau dia. Jangan kacau penyebut dia. Jelas? Okey, selesai contoh yang pertama. Jadi 2 tolak 1, 1. 3, 3, 3 lah. Jadi jawapannya 1/3. Boleh? Faham? Faham. Cikgu, kenapa kita tak buat JST yang ni? Kenapa kita tak buat JST? Gandaan sepunya terkecil. Kenapa kita tak buat JST? Yang minggu lepas tu kita buat JST. Kenapa yang ni kita tak buat JST? Wardah, selamat datang. Sri Tangkak. Okey, Wardah. Wardah, kenapa kita tak buat JST yang ni? Tiba-tiba kena tanya, kesian Wardah. Baru je masuk. Okey. Haziq, Damia, Najwa. Kenapa yang ni kita tak buat JST? Gandaan sepunya terkecil. Kenapa yang ni kita boleh... Sebab apa? Sebab yang pertama tadi tu ada CV1. Dah CV1. Cikgu salah bermasuk, saya tak perasan. Okey, tak apa. Tak apa Wardah. Okey, Haziq. Kenapa tak payah buat JST? Sebab dia dah paling mudah.
Bukan itu. Itu 1/3 dah jawapan dia memang dah permudah tu sebab dia dah paling mudah sebab dia dah sifir 1. Sekarang ni cikgu tanya kenapa tak kena buat JST ni tadi ni? Yang ni kenapa kita tak payah buat JST? Gandaan sepunya terkecil. Kenapa? Cikgu saja nak recall balik, nak tengok. Awak ingat ke tak? Ada siapa-siapa ingat tak? Najwa, kenapa kita tak payah buat JST? Sebab dia tolak. Bukan sebab dia tolak. Murid-murid, minggu lepas kita belajar penyebut tak sama. Bila penyebut tak sama, kalau penyebut sama, kita tak payah buat JST. Kalau penyebut tak sama, okey, penyebut tak sama, kita kena buat JST. Gandaan sepunya terkecil. Kita kena buat sifir. Ingat lagi tak? Najwa dah tengok belum video? Dah habis tengok ke belum? Okey, saja cikgu nak recall. Okey, hari ni kita tak buat JST. Kenapa kita tak buat JST? Sebab penyebut dah sama. Bila penyebut sama, tak payah buat JST. Jelas atau tidak? Jelas. Okey, baik. Kita tengok lagi yang seterusnya. Okey. Siapa punya handphone tu masuk message tu. Tit. Okey, contoh yang seterusnya. Okey, tengok ni. Okey, Najwa bacakan Najwa. 7/8 tolak 3. No, ayat dia, baca kat ayat dia dulu. Tolak 3/8 daripada 7/8. Tolak 3/8 daripada 7/8. Okey, bacakan ayat matematik dia. Bacakan ayat matematik dia pula kat bawah tu. 7/8 tolak 3/8. Kenapa dekat dalam cerita tu, dalam ayat cerita tu, 3/8 duduk depan, 7/8 duduk belakang. Tapi bila dalam ayat matematik, 7/8 tolak 3/8. 7/8 yang duduk depan. Sebab Kenapa berlaku macam gitu? Sebab 3/8 kecil daripada 7/8. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Aziz, kawan-kawan. Betul. Itu adalah apa kita cakap? Itu adalah konsep yang betul. Penyataan mengikut konsep yang betul. 7/8 tu, kita ambil 7 tu daripada 8 bahagian. Maksudnya 7 tu lagi banyak, lagi besar. 3/8 tu sikit. Kenapa kita potong 8 tapi kita ambil 3 je. Jadi 3 tu lagi sedikit daripada 7/8. Sebab itu bila tolak, ingat konsep tolak macam mana? Apa berlaku sekalipun, bumi berputar, guru benentum, hujan ribut macam semalam kan, kat Belemang, dekat Serum 5, kat Sungai Abung, bila operasi tolak tetap kena buat apa? Tolak yang besar, tolak yang kecil. Itu kena ingat sampai bila-bila. Jadi sebab itu 7/8 duduk depan. Jelas semua? Jelas. Okey, baik. Sekarang 7/8 tolak 3/8. Nak kena buat JST tak? Tak. Tak payah. Senang je cikgu. Okey, kenapa tak payah buat JST? Sebab dia senang. Kalau Penyebut dia sama. Ya, sebab penyebut dah sama. Jadi kita boleh buat apa terus sekarang ni? terus buat. Terus buat. Okey, yang mana kita nak buat dulu? Tolak yang mana? Cikgu, kalau penyebut dia lain, nak kena ke tolak tu? Kalau penyebut lain, minggu lepas tengok tak video cikgu hantar link? Cikgu hantar link tengok tak yang tajuk kemahiran penyebut tambah penyebut tak sama? Nanti kita belajar yang tu. Okey, sekarang ni penyebut dia sama. Apa penyebut dia sekarang ni? Nombor dia penyebut dia apa tu? 8. 8 dengan 8 kan? Kedua-duanya 8. Bila penyebut sama, kita tak payah buat gandaan sepunya terkecil. Kita boleh tolak terus. Nak tolak yang mana sekarang ni? 7 dengan 3. 7 dengan 3. 7 dengan 3 tu kita panggil sebagai apa dalam pecahan? Pengangka. Pengangka. 7 tolak 3. 4. 4. Per lah. 8 tolak 8. 8. Bagus. 8 tolak 8 tak payah buat. Tak ada saja cikgu tanya. Sebab dalam pecahan penyebut kita tak buat daripada sini. Okey. So sekarang dapat 4/8. Murid-murid, bila kita dapat jawapan, kita kena cek apa? Bila pecahan kita dapat jawapan, kita kena cek sifir. Okey, cekkan sifir sekarang. Cekkan sifir sekarang.
Sifir berapa? Cikgu. Dalam sifir 2 pun ada. Dalam sifir 4 pun ada, cikgu. Dalam sifir 2 ada 4, ada jawapan 8. Dalam sifir 4 pun ada jawapan 4, ada jawapan 8. Betul atau tidak? Betul. Jadi cikgu nak pilih yang mana? Murid-murid sila dengar dengan jelas dan teliti. Murid-murid sila dengar dengan jelas dan teliti. Apabila kita dapat jawapan pecahan, okey, kita dapat 4/8. Sebelum kita kata itu adalah jawapan terakhir, kita kena cakap apa dulu? Kita kena semak pecahan mesti dalam bentuk bentuk termudah. Okey, bentuk termudah kita kena buat operasi apa? Bahagi. Kita kena buat operasi bahagi, betul tak? Betul. Okey, nak bahagi dengan apa? Bahagi dengan sifir. Tapi cikgu, 4 dengan 8 ni ada dalam 2 sifir. Sifir 2 ada, sifir 4 ada. Nak pilih yang mana? Murid-murid sila dengar dengan teliti. Apabila awak tengok pecahan itu ada dalam 2 ataupun 3 sifir ataupun 4 sifir. Sekarang ni kita ada 2 sifir, iaitu sifir 2 dengan sifir 4. Murid-murid pilih sifir yang lebih besar. Murid-murid sila pilih sifir yang lebih besar. Murid-murid sila pilih sifir yang lebih besar. Maka kita bahagikan dengan berapa sekarang ni? Sifir 4. Sifir 4. Maka kita bahagikan dengan 4, bahagikan dengan 4. Jelas atau tidak? Jelas. 4 bahagi 4. Satu. 4 bahagi 1. Okey, 8 bahagi 4. 2. Berapa? 2. 2. Okey, jadi kita dapat berapa pecahan kita tu? 1/2. 1/2. Murid-murid, 1/2 ni dalam sifir berapa? 1. Dalam sifir 1. Apabila kita punya pecahan dalam sifir 1, maka ini adalah bentuk apa? Yang paling? Yang paling mudah. Bentuk termudah. Maka inilah jawapan dia. Jelas atau tidak? Jelas. Okey, ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada. Jelas Okey, faham ingat tadi kalau cikgu saya jumpa ada 2 sifir lah cikgu, sifir 2 dengan sifir 4. Nak pilih yang mana? Yang paling besar. Okey, kalau cikgu buat, katalah cikgu dah jumpa jawapan pecahan. Tiba-tiba cikgu cek ada dalam sifir 5, sifir 8 dengan sifir 10. Sifir mana cikgu nak pilih? 10. Bahagikan dengan 10, bahagikan dengan 10. Jelas atau tidak? Jelas. Okey, boleh? Boleh. Okey, baik. Okey, baik. Kita pergi soal contoh yang seterusnya lagi. Boleh, sedia? Sedia. Okey. Baik, tengok yang ini. 6/7 tolak 4/7. Boleh tolak terus tak? Tak. Tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh tolak terus? Boleh. Kenapa boleh? Sebab 6. Kenapa boleh tolak terus? Kenapa 6 boleh tolak 4 terus? Tak. Kenapa 6 pengangka kita boleh tolak terus? 6 tolak 4. Kenapa boleh tolak terus? Sebab pengangka dia sama. Pengangka sama? Sila. Silap pula. Apa tu? Sebab 6 lagi besar nilainya. Bukan sebab 6 nilai besar. Cikgu tanya sekarang kenapa 6/7 boleh tolak 4/7 terus ni? Sebab kita atas. Sebab penyebut dia sama. Ya, apa dia murid-murid? Sebab penyebut dia sama. Bila penyebut sama, kita boleh tolakkan terus yang ini. Yang apa tu? Apa yang kita boleh tolak tu? 6 Bukan 6 tolak 4. 4. Sama dengan 2. Yang atas ni kita panggil sebagai apa ni? Apa yang kita boleh tolakkan ni? Apa nama dia ni? Yang atas ni nama apa ni? Kita panggil sebagai apa? Pengangka. Bila murid-murid dalam pecahan, bila penyebut bawah kedua-dua penyebut bawahnya sama,
Pengangka ni kita boleh tolak terus. Jadi 6 tolak 4 dapat 2. 7 tolak 7. 7. Jangan tolak. Okey, jangan tolak. Dapatlah 2/7. Cek dalam sifir, cek dalam sifir, cek dalam sifir. 2/7 ni sifir berapa? Ha, 2/7 sifir berapa? Ha. 2/7 ni sifir berapa? Cepat. Hello. Hello. Murid-murid, 2/7 sifir berapa? Mana semua diam? Sifir 1. Kalau dia dah dalam sifir 1, nak pemudahkan lagi ke tak? Tak. Tak payah. Jawapan terakhir dah lah tu. Jelas tak? Boleh tak? Boleh. Boleh tak? Okey. Baik, kita tengok lagi contoh yang seterusnya. Dah tak ada dah. Okey, dah tak ada dah. Okey. Baik. Jadi murid-murid, cikgu nak murid-murid. Okey, tengok soalan ni. Tengok muka surat 95. Tengok muka surat 95. Okey. Dah buka. Okey, murid SK Belemang, Najwa dengan Danish. Okey, cikgu nak buat dalam buku tulis hari ni muka surat 95, soalan A dengan soalan B sahaja. Buat dalam buku tulis. Okey, buku tulis matematik. Okey, buat soalan A dengan B sahaja. Danish baru masuk kan? Okey. Dah terlambat masuk, tak apa Danish. Nanti tengok video ni daripada mula. Cikgu akan bagi link rakaman nanti semula petang ni. Kalau dah siap proses nanti, cikgu bagi link rakamannya bila lepas siap proses. Tengok balik daripada awal lah Danish fahamkan balik macam mana nak tolak pecahan. Tapi senang je tolak pecahan. Kalau penyebut dia sama, boleh tolak atas terus. Lepas tolak dapat pecahan, pecahan tu kena cek dalam sifir. Okey, gunakan operasi bahagi untuk permudahkan pecahan. Murid-murid, tadi kita jumpa masalahnya kalau kita jumpa sifirnya ada 2. Ada 2 sifir yang kita boleh jumpa jawapannya. Contoh macam tadi sifir 2 dengan sifir 4. Nak pilih yang mana? 4. Pilih 4. Pilih sifir yang paling besar. Okey, kalau kata nanti murid buat latihan jumpa sifir 3, sifir 6 dengan sifir 8. Sifir mana nak pilih untuk bahagikan pemudah? 8. Sifir 8. Ingat pilih sifir yang paling besar bila kita nak permudahkan pecahan. Jika ada dalam sifir yang sama ada 2-3 sifir. Jelas Okey, baik. Jelas. Okey, baik. Sekarang buka buku aktiviti. Okey, tadi latihan buku tulis sekarang buku aktiviti. Okey, cikgu nak murid-murid buat muka surat 61. 61. Buat muka surat 61 sahaja. 61 ni dia melibatkan penyebut yang sama. Jadi boleh tolak terus. Pengangka boleh tolak terus. Kenapa? Sebab penyebut dia sama. Okey, lepas tolak dapat jawapan, kena cek jawapan tu dalam sifir. Ada tak dalam sifir yang sama? Kalau dia ada dalam sifir yang sama, kena permudahkan. Macam mana nak permudahkan? Gunakan operasi bahagi-bahagi. Jelas? Jelas semua? Okey, jadi hari ni kita belajar tolak pecahan penyebut yang sama. Jadi cikgu nak murid-murid buat tadi soalan buku tulis ada 2 soalan. Okey, yang kemudian hari ni buku aktiviti muka surat 61. Okey, esok kita ada kelas lagi tahun 3 murid-murid esok. Betul tak? Esok pagi kita ada kelas. Esok ada pukul 8, pukul 9. Esok kita akan belajar tolak pecahan penyebut tak sama. Tolak pecahan penyebut tak sama. Dengar tak? Dengar. Esok kita akan belajar tolak pecahan penyebut tak sama. Jelas? Jelas. Jadi esok kena dengar betul-betul pula yang esok. Hari ni tolak pecahan penyebut yang sama. Okey. Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, cikgu tak nak buang masa lama-lama. Okey, kita boleh jimat data internet awak apa semua. Sekarang murid-murid boleh buat latihan tadi. Buku tulis ada 2 soalan. Dalam buku teks tu ada 2 soalan A dengan B. Buku aktiviti muka 61. Tolak pecahan sama penyebut. Kalau sama penyebut boleh apa terus? Boleh tolak apa? Terus boleh tolak pengangka. Okey. Penyebut tolak tak penyebut? Penyebut kita tak tolak. Okey, lepas dapat jawapan kena cek apa? Sifir.
Kena cek sifir. Apa tujuan dia? Sebab kita nak permudahkan memudahkan pecahan. Okey, penggunaan pecahan gunakan operasi apa? Bahagi. Betul? Okey, kalau ada dalam sifir yang sama, ada 2-3 sifir, kena pilih sifir yang paling besar. Kita pemudahkan pecahan. Okey, itu saja. Boleh lepas habis kelas ni boleh mulakan latihan awak. Okey, esok pagi tolak pecahan tak sama penyebut. Jelas semua? Yelah. Okey, bye. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Okey. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Bye. Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Selamat Hari Raya Haji. Minggu depan kan Hari Raya Haji. Okey, bye semua. Okey, cikgu. Bye. Terima kasih. Sama-sama.